Keluarga Malaysia yang saya kasihi, di era modernisasi ini, bentuk penjajahan tidak lagi sama seperti era kolonial. Justru, jika kita tidak mempertahankan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh wira-wira terdahulu, maka sejarah mungkin akan berulang dan kita kembali dijajah semula. Bentuk penjajahan moden yang muncul ketika ini dan semua negara di dunia terkena dampaknya, iaitu penjajahan baru dalam bidang ekonomi, teknologi dan budaya. Anasir luar ini menggunakan pelbagai cara untuk menjajah semula dalam bentuk yang lebih canggih. Meskipun ancaman penjajahan baru ini bukanlah dari segi fizikal, namun ianya sangat berbahaya dan merupakan cara paling mudah untuk menjarah minda dan jati diri bangsa, seterusnya mampu menghancurkan sesebuah negara. Hanya rasa cinta kepada negara membolehkan kita terus bekerjasama dan bersatu padu untuk mempertahankan nilai-nilai kedamaian, keamanan dan kemerdekaan bagi membangun dan menjaga kedaulatan kita. Baik, salam sejahtera dan salam hormat anda bersama saya Nixon Nyambar, dan itu tadi sedikit sedutan perutusan dari Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersempena dengan Hari Kebangsaan 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Pastinya tema ini membawa makna yang cukup besar buat kita setiap rakyat Malaysia. Bukan sahaja 2 tahun yang begitu panjang berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, kini usaha kita sebagai negara bangsa pula ditumpukan dalam membangkitkan negara sebagai The Tiger of Southeast Asia. Dan pada jam ini kita ingin kembangkan topik ini berkenaan dengan sedikit titipan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkenaan dengan penjajahan bentuk baharu sempena dengan Hari Kebangsaan ini. Dan pada jam ini kita bersama dengan Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Malaysia iaitu Tan Sri Lee Lam Tai bersedia dalam talian ketika ini. Terima kasih Tan Sri kerana bersama dengan kita pada jam ini. Pertama sekali Tan Sri, kita melihat kepada tema Hari Kebangsaan tahun ini secara lumrahnya membawa maksud kebersamaan, kesepakatan dan mempunyai satu hala tuju yang tidak dapat dipisahkan. Dan kita melihat kepada konteks dalam sebuah negara, bagaimana keluarga Malaysia ini dapat memacu negara kembali ke landasan kemakmuran dan sekaligus menjamin keharmonian antara kaum di sebalik cabaran yang ada pada masa kini, Tan Sri. Ya, memang benar bahawa tema Hari Kebangsaan tahun ini membawa kepada maksud kebersamaan, kesepakatan dan satu hala tuju. Saya rasa ini merupakan satu tema yang amat ini sesuai sebab ia memang ada berkaitan dengan hala tuju itu negara kita. Ia ada berkaitan dengan aspek kebersamaan dan juga aspek perpaduan. Saya berpendapat bahawa kalau kita nak memastikan kita dapat memacu negara kembali ke landasan kemakmuran, menjamin kehormatan antara kaum, apa yang sangat penting ialah rakyat. Ini kerana pada pandangan saya rakyat sendirilah yang dapat memainkan peranan yang penting untuk mencapai objektif-objektif yang telah disebutkan itu tadi. Dan pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan segala-galanya. Itu misalnya apabila saya cakap berkaitan dengan kemakmuran, dan ini ialah itu satu perkara yang saya itu yakin semua rakyat itu Malaysia amat bersetuju
bahawa kemakmuran untuk negara sangat penting. Aspek tentang perkembangan ekonomi, kita nak memastikan ada cukup pekerjaan untuk semua itu rakyat. Semua inilah ada isu-isu berkaitan dengan bagaimana kita boleh memacu ekonomi itu negara. Dan pada pandangan saya lah, yang amat penting ialah berkaitan dengan bagaimana kita dapat mewujudkan satu tadbir urus yang baik. Dan dalam hubungan ini, kita juga memerlukan pucuk pimpinan yang terbaik, terutamanya para pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat, dan juga para pemimpin yang berintegriti dan beramanah. Juga kita bercerita dari segi kemakmuran, sudah pastinya yang diutamakan ialah rakyat. Akan tetapi dalam memastikan kemakmuran ini tercapai, terus jadi direalisasikan, kita pastinya memerlukan tadbir urus yang baik. 65 tahun kita merdeka, pastinya pelbagai cabaran ini, termasuk apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, iaitu penjajahan bentuk baharu, bukan penjajahan kolonial yang menjadi cabaran utama ketika ini, tetapi penjajahan bentuk moden seperti dalam ekonomi, sosial, politik, menggunakan teknologi, dan kita ambil kepada nilai kebersamaan antara masyarakat dan pemimpin pada masa kini. Bagaimana? Apa nilai yang kita harus selami dalam memastikan negara kita ini terus utuh dalam mendepani cabaran ketika ini, Tan Sri? Pandangan Tan Sri. Ya, saya rasa untuk memastikan bahawa kita boleh memastikan negara Malaysia terus itu majulah dan itu makmur. Yang penting ialah bagaimana rakyat dapat berusaha sama dengan pucuk pimpinan negara kita. Dan apabila saya sebutkan pucuk pimpinan negara kita, maksud saya ialah bahawa kita memerlukan ini pucuk pimpinan yang mempunyai satu wawasan, satu itu visi yang itu kukuh, dan tahu bagaimana untuk memimpin rakyat ke arah untuk mencapai objektif itu tersebut. Ini setiap tahun apabila ini kita memperingati hari kemerdekaan itu kita, ataupun hari kebangsaan pada 31 Ogos. Apa yang sepatutnya terlintas di fikiran setiap rakyat Malaysia ialah patriotisme, perpaduan dan cintakan negara kita. Dan hal ini sepatutnya perlulah tetap kekal pada tahun ini, walaupun pelbagai cabaran yang kita hadapi dalam semua itu perkara. Kita tahu bahawa selepas itu pandemik COVID-19, itu negara kita menghadapi pelbagai itu masalah berkaitan dengan ekonomi, masalah tentang cara hidup itu rakyat, dan sekarang juga ada kos hidup, inflasi dan itu sebagainya. Tapi yang paling penting ialah apabila kita dapat berkumpul untuk memperingati hari kebangsaan, itu ialah satu peluang yang begitu baik untuk membolehkan rakyat untuk bersatu untuk mempunyai iltizam mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan kita mengambil kira keharmonian, patriotisme, nilai yang cukup penting dalam memastikan negara kita ini terus kekal utuh dan terus ke hadapan. Kita ingin turun ke penerapan nilai yang mana turut digariskan di bawah tema keluarga Malaysia, yang mana antaranya menyemai budaya integriti, budaya amanah, keadilan, ilmu, bermusyawarah dan sebagainya. Bagaimana pada pandangan Tan Sri, kerajaan dapat sampaikan atau terapkan konsep kekeluargaan ini di setiap pelosok
negara. Kalau kita tahu sinonim Hari Kemerdekaan ini memang cukup membawa erti yang cukup besar buat rakyat di Semenanjung. Tetapi di Sabah dan Sarawak pula bagaimana? Bagaimana kita dapat membawa semangat kemerdekaan ini di bahagian Borneo pula, Tan Sri? Ya, itu menangkan bahawa Hari Kebangsaan merupakan ini satu perkara yang telah meminati banyak pihak lah, iaitu saya rasa itu sambutan bukan saja di itu Semenanjung Malaysia, dan sekarang kita tahu apabila ini program-program berkaitan dengan sambutan Hari Kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan ini itu dapatlah disalurkan itu melalui itu media itu masa lah. Dan saya itu yakin bahawa rakyat di Sabah dan Sarawak juga meminati ini program-program berkenaan, terutama ni aspek berkaitan dengan untuk menggesa itu rakyat berusaha sedaya upaya untuk menghadapi cabaran, dan apa tak lagi yang lebih pentingnya ialah itu perpaduan. So saya rasa apa yang akan itu siarkan ini itu tentulah boleh juga mendapat itu sambutan yang baiklah dari Sabah dan itu Sarawak. Dan hari esok bila kita ada ini sambutan hari kemerdekaan, dan juga bermula pada malam ini, saya yakin bahawa ramai ini penonton ini TV dan itu sebagainya lah, mereka akan memberikan fokus terhadap perayaan itu. Itu akhir ini saya juga ingin mengambil kesempatan inilah untuk menyatakan bahawa masa telah tiba lah bagi kita kembali hayati rukun negara, dan kelima-lima prinsip yang terkandung dalam rukun negara itu mesti diamalkan rakyat itu Malaysia agar terus itu bersatu. Ini ialah sesuatu perkara yang saya yakin sama ada di Semenanjung, sama ada di Sabah dan itu Sarawak, konsep rukun negara untuk pembentukan itu negara, untuk memastikan kejayaan itu negara, dan juga memastikan kehormatan antara kaum akan disanjungi oleh semua pihak. Tan Sri sendiri yang lahir pada tahun 1946, pastinya pelbagai rentetan bersejarah ataupun peristiwa penting yang telah pun Tan Sri saksikan sendiri. Kita ambil dari itu apa pedoman dari kedua orang tua Tan Sri dahulu ketika Tan Sri masih kecil lagi, yang masih Tan Sri bawakan sehingga kini, yang masih boleh diingati dan mungkin boleh jadi contoh buat anak muda ketika ini. Ya, ini apabila itu negara ini pada waktu itu melaya lah, apabila kita mencapai ini kemerdekaan, dan itu dapat melepaskan daripada ini belenggu lah pihak itu penjajah lah. Saya masih ingat pada waktu itu saya masih di bangku itu sekolah. Tetapi saya juga masih ingatlah bahawa di bilik itu darjah kita lah, ini guru-guru lah itu juga mengambil kesempatan untuk ini menerangkan kepada ini para pelajar tentang signifikannya lah hari kemerdekaan dan itu sebagainya. So itu bagi saya lah yang saya anggap sebagai itu pedoman ialah bahawa yang sangat penting ialah bahawa kita harus senantiasa lah dapat membuktikan bahawa kita cintakan itu negara kita. Dan yang kedua itu ialah aspek tentang keikhlasan dan ini kejujuran, dan itu senantiasa merendahkan itu diri, dan di samping itulah bersedia untuk memainkan peranan itu masing-masing untuk membuat pengorbanan demi kepentingan negara.
Baik, terima kasih. Itu apa yang dikongsikan oleh pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Malaysia, itu Tan Sri Lee Lam Tai, berkenaan dengan makna Hari Kebangsaan 2022 ataupun Hari Semangat Patriotisme yang diterapkan oleh Tan Sri sendiri. Sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama akan disiarkan secara langsung menerusi stesen televisyen utama negara termasuk Astro Awani. Dan selain informasi gergasi yang bakal mencuri tumpuan esok, pastinya terbang lintas pesawat udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang mana membawa perasaan bangga kita rakyat Malaysia, dan orang ramai pastinya teruja untuk sambutan ini. Dan kami di Esrawani ini akan siarkan berita-berita menarik sempena dengan 31 Ogos 2022 esok, sambutan Hari Kebangsaan yang akan diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Saya kira itu saja masa yang kita ada untuk berdiskusi berkenaan dengan semangat Hari Kebangsaan ini. Saya Nixon Nyambar, selamat hormat, kita jumpa lagi.